Jadi kita sambung pelajaran kita. Ni kita ulang sikit apa kita belajar semalam. Okey. Tentang jumlah. Kita belajar tentang frasa. Setelah kita kenal perkataan, apa itu isim, apa itu fi'il, kita belajar tentang itu mengenali isim dan fi'il tu kita kenal, cara nak kenal perkataan yang masing-masing mufradat. Mufradat itu maksudnya vocabulary lah. Perkataan yang sendiri. Lepas tu ada juga perkataan bila digabung dan dua perkataan digabung dalam keadaan mudhaf ilaih atau masuk sifah jadi satu makna. Macam pen Zaid ataupun rumah saya ataupun baju hijau, semua itu satu makna. Walaupun dua perkataan tapi satu makna. Itu maksud yang kita belajar ini. Kita belajar sebelum ini. Kita ada itu, lepas tu kita belajar tentang jumlah. Ini kita belajar tentang jumlah. Yang terakhir jumlah, kita ada jumlah ialah ayat, sentence. Kita kena bezakan antara jumlah yang berasaskan isim atau jumlah ismiah atau jumlah atau ayat yang berasaskan fi'il. Kita kena bezakan. Dan apa yang kita perlu cari dalam bentuk fi'il dan juga jumlah ismiah dan jumlah fi'il. Jumlah ismiah kita kena bezakan antara subjek dan predikat, iaitu mubtada dan khabar. Dan kita tahu yang mubtada dan khabar itu adalah dalam keadaan rafa' kedua-dua belah, kecuali kalau ada pengaruh lain seperti mudhaf ilaih atau haraf yang merubah baris urut terakhirnya, kan? Daripada rafa' kepada ja, ataupun maksudnya daripada dhamma tukar jadi kasrah. Dhamma tani jadi kasrah tani atau dhamma jadi kasrah. Okey, macam ni asalnya. Kita tengok sini. Macam Zaidin ini asalnya Zaidun, tapi kalau dia dalam keadaan mudhaf ilaih dia jadi Zaidin. Mana Haji Sari tak masuk lagi? Okay, lepas tu Al-Qatli asalnya Qatlu, tapi ada min di depan jadi Qatli. Okey, itu beza dia. Right? Terus kita belajar tentang jumlah fi'liyah. Apa kita percaya dalam jumlah fi'liyah, iaitu fa'il, pelaku perbuatan itu. Mula fi'ilnya, fi'il dia sama ada ia adalah past tense, madhi, mudhari', present tense atau amar, command verb, perintah. Bila ada fi'il, mesti ada fa'il, pelaku. Mesti ada pelaku. Kita tahu daripada perkataan tu kita wajib tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Setiap perbuatan mesti ada yang melakukannya. Tidak boleh tidak. Dan setiap perbuatan tak ada, kebanyakan perbuatan ada objek yang dilakukan. Jadi mangsa pada perbuatan tu. Tidak semua. Ini objek tidak wajib. Objek ni mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi kebanyakan ada lah. Ada yang tak ada. Macam saya tidur, saya jalan, kan? Okey, saya lari, itu tak ada objek. Tapi kalau saya makan, ada objek. Saya makan ikan, saya makan nasi. Okey, itu maksudnya. Right? Jadi, bagaimana nak bezakan sama ada di objek atau subjek? Contoh khabar ni fi'il. Jadi kalau tengok Zaidun Amron. Zaidun berbaris dhammah. Zaidun. Dia adalah subjek. Maksud dia fa'il. Dia pelaku pada perbuatan. Dan Amron berbaris fathah. Maksud dia adalah mangsa pada perbuatan. Di terjemahan dia, Zaid memukul Amron. Tapi bila dia berlaku macam ni, Zaid daraba Amron, Zaidun sebelum verb. Bahasa Arab, perbuatan datang dulu. Dalam ayat, perbuatan disebut dulu. Dan dia boleh Zaidun Amron atau Amron Zaidun. Boleh. Tapi tetap yang berbaris depan, dhammah, akan menjadi pelaku. Yang berbaris atas akan jadi mangsa. Okey. Jadi, Zaidun daraba Amron. Jadi dalam hal ini, daraba ni kena diterjemah dia telah pukul.
amron. Dia telah pukul amron. Jadi Zaid, koma dia telah pukul amron. Yang di atas, sebab Zaidun muncul selepas daraba, jadi dalam daraba ni tidak diterjemahkan dia. Maksudnya dia kosong, tak ada domir. Tak ada domir dalam ni. Jadi ada Zaidun dah keluar. Jadi Zaidun telah pukul amron. Tapi yang ni sebab tak ada pelaku yang keluar atau muncul selepas perbuatan, pelaku Zaidun ni muncul sebelum. Jadi kita macam mana kita Zaid, koma, dia telah pukul amron. Okey? Jadi itu yang kita katakan setiap fi'il mesti ada fa'il semua tu. Okey, ini kita ambil ringkasan dan bagaimana kita bentukkan keadaan sama ada dia rafa', nasab atau jar. Rafa' maksudnya isim tu adalah pelaku. Rafa' maksud tinggi. Dia adalah pelaku, dia yang melakukan perbuatan itu atau cerita tu hal dia. Atau dia ada subjek, lepas tu predicate. Predicate tu maksud cerita tentang dia. Itu maksud dia rafa'. Dan dia kalau dia singular akan berbaris dhammah. Dhammataini, fa'ilun. Kalau dia plural, waw nun di belakang. Untuk masculine. Kalau untuk feminin dia ada ta maftuha, ada dhammah juga. Fa'ilatun. Fa'ilatani, fa'ilatun. Ini untuk female. Ini untuk male. Kalau dia nasab, dia fathah. Maksud jadi nasab masuk ditimpa. Dia jadi mangsa pada perbuatan. Ni. Dia akan ada fathah ini. Kalau dia singular, fa'ilan, kalau ada alif lam, ada fathah ajalah, tak ada tanwin lah. Maknanya tak ada alif lam, jadi fa'ilan. Kalau dual fa'ilah ini, tapi kita fokus pada plural dengan singular je. Dual tak banyak berlaku. Kalau kita boleh kenal pun, insya-Allah. Di fa'ilan, fa'ilah ini, fa'ilina. Kalau plural, ja maksud dia jadi dia mudhaf ilaih atau jadi objek kepada haraf sendi. Haraf sendi, maka dia akan jadi baris bawah. Fa'ilin. Untuk singular, plural fa'ilina. Perhatikan bahawa plural dalam keadaan nasab menjadi objek kepada perbuatan atau plural jadi objek kepada haraf ja, sama je bentuk dia. Fa'ilina, fa'ilina. Tetapi untuk feminin sama juga fa'ilatun dengan tambah buta, fa'ilatan, fa'ilatin. Plural dia fa'ilatin, fa'ilatin. Walaupun dia nasab, tetap dia tak ambil baris fathah untuk plural muannas salim ni, untuk plural perempuan. Dia tetap baris bawah. Sebab ini dipanggil terhad. Maksudnya tapi samalah keadaan dia. Maksudnya plural untuk wanita dalam keadaan nasab dan keadaan ja tetap berbaris bawah. Okey? Right? Dengan fa'ilatin, fa'ilatin. Sama juga ni fa'ilina sama. Fa'ilina, fa'ilina. Di waw nun, kalau belakang dia waw nun atau tun, un, itu maksud dia rafa'. Kalau plural untuk nasab dan ja dia akan bunyi lain. Fa'ilatin, fa'ilatin, fa'ilina, fa'ilina. Okey, right? Jadi ingat na di belakang ni fa'ilina, fa'ilana bukan menunjukkan keadaan nasab untuk plural. Kita tengok ya nun. Ya nun atau waw nun. Jangan tengok belakang je. Belakang semua na tu nampak na. Kan? Fa'iluna, fa'ilina, itu bukan menunjukkan keadaan nahu dia na ni. Yang menunjukkan keadaan ya nun. Ya nun dan waw nun. Okey? Right. Itu untuk isim dan kita juga untuk fi'il kita belajar untuk fi'il mudhari' sama juga yaf'alu, yaf'ala, yaf'al. Fi'il mudhari' dia tak ada ja, dia ada jazam sukun. Okey, dan kita ada yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, sama bentuknya. Wow, macam isim, cuma fi'il mudhari' depan dia ada ya atau nun atau hamzah atau ta. Ini tak. Kan? Dan sebab tu fi'il mudhari' terjemahan dia ialah yang menyerupai. Kerana fi'il mudhari' menyerupai isim dan sebab tu sebab dia berubah. Huruf kaedah berubah bergantung pada keadaan nahu dia.
Jadi kita kalau dia rafa, dia mula ada nun di belakang. Tu bunyi u juga. Yaf'alu, yaf'aluna. Ya. Yaf'ala, yaf'alu. Itu dikatakan alif. Yaf'al, yaf'alu. Okey. Kan? Itu. Jadi maksudnya keadaan kalau bukan keadaan rafa, logaku nun diganti dengan alif. Dan kalau untuk muannas, jamak wanita, jamak feminin, dia mabni. Mabni maksud tak berubah keadaan dia. Contoh yang tunjuk semalam ni. Lan ni haraf nasab. Maksud haraf yang membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Jadi, asal yaf'alu tambah lan yaf'ala. Kalau yaf'ala ni dual tambah lan, nun hilang. Lan yaf'ala. Kalau dia plural, yaf'aluna tambah lan, nun diganti dengan alif. Lan yaf'alu. Cuma juga dengan taf'alu, jadi lan taf'ala. Lan taf'ala ni jadi lan taf'ala, nun hilang. Kalau yaf'alna, tambah lan sama. Lan yaf'alna. Itu panggil mabni. Walaupun ada haraf lan depan dia, untuk feminin, plural tidak berubah. Feminin, plural. Ni kita buat latihan semalam. Kan? Kita buat atas tu, kita buat yang di bawah pula. Okey. Kita okey, ayat ni kan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi nak terjemah ayat ni, kita perlu first asingkan perkataan demi perkataan. Haji Syahri boleh cuba? Boleh Ustaz. Okey, silakan. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Berapa perkataan di situ? Apa perkataan dia? Yuridullah. Ada Yuridullah satu. Yuri Allah. Allah. An. Yukhaffifa. Ankum. An dengan kum. Okey? Ya. Okey. Okey, sekarang kita cuba terjemah perkataan demi perkataan dulu. Yuridu apa itu? Isim ke fi'il? Fi'il Ustaz. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari Ustaz. Di depan. Okey. Makna dia tahu tak makna dia? Uridu. Irada. Dia menghendaki. Menghendaki. Dia Allah menghendaki. tahu Allah kan? Ya. Okey. An untuk Ustaz. Untuk atau bahawasanya kadang-kadang tak terjemah. Ya. Kadang-kadang tak terjemah. Tak payah terjemah bukan dari an. An ni tambahan untuk memudahkan untuk mengkaitkan dua perkataan. Lepas tu yuhafifa fi'il ke isim? Fi'il ke isim? Fi'il Ustaz. Kenapa? Ya depan. Ya di pangkal. Ya ada pangkal, betul. Jadi fi'il mudhari' lah kan? Ya. An Kepada. an perkara atau dari atau tentang. Ya. Kum domain kamu. Okey. Jadi kita ada hendak Allah untuk yuhafifa apa? Khafif, meringankan. Dari engkamu. Kan? Cakap perkataan tu kan? Hendak Allah untuk ringankan dari kamu. Jadi maknanya dah tahu lebih kurang kan? Ya. Kan? Jadi bagaimana nak kaitkan? Kalau tengok sini, kita keluar yuridu fi'il mudhari. Allahu, apa keadaan nahu Allah ni? Ada dhamma di depan. Di atas ha. Maksud dia pelaku kan? Dia rafa. Dia rafa, maksud dia pelaku pada yuridu. Jadi bila kita nampak gini, kita sebut Allah dulu. Allah kehendaki. Allah hendak. Jadi tak payah terjemah yuridu ada dia dah. Tak payah terjemah Allah dia hendak. Tak payah sebab dia punya pelaku dia dah keluar. Dalam perkataan Allah ni dah jadi pelaku dia. Dia Allah hendak. Hendak apa? Allah hendak apa? Meringankan. Jadi an ni tujuan dia
dia menjadikan yukhaffifa ni objek kepada yuridu. Jadi kerana dia adalah fi'il, maka perlu didahului dengan an. Dipanggil an masdariyah. An yang menjadikan dia seperti masdar atau an yang menjadikan seperti isim. Sebab tu dia akan berbaris atas. Sebab an ni haraf nasab. Jadi asalnya yukhaffifu jadi yukhaffifa. Okey? Ya, dia ankum tahulah tentang kamu. Jadi kalau terjemahan dia, Allah hendak untuk meringankan dari kamu. Atau tak ada untuk pun tak apa. Allah hendak ringankan dari kamu. Cukup kan? Tak payah tak payah terjemah pun tak apa kan? Ya, ya Ustaz. Itu masuk. Okey. Itu bagian terjemah ayat ni. Okey. Ini jumlah pertama bila ada tanda waqaf. Maksud kita boleh selamat katakan ni satu jumlah. Kita terjemah dia dulu. Kan? Okey. Lepas tu kita ambil yang kedua. Cuba Puan Kasmah. Silakan. Wa Ya. khuliqa Terus. al-insan Al-insanu. dha'ifa. Dha'ifa. Ada empat 4. perkataan. Okey. Wow ni maknanya apa? Dan Dan. Khuliqa. Menjadikan. cipta. Cipta. Dan mencipta. Tapi kalau ciptakan khalaqa. Kan? Dia telah mencipta. Dia khuliqa. Dia jadi fi'il madhi majhul. UI. UI. Khuliqa. Maksudnya majhul. Pasif lah. Telah dicipta. Bila kita ada fi'il madhi majhul, kita ada al-insanu. Al-insanu dalam keadaan rafa'. Jadi dia menjadi subjek kepada khuliqa. Dia tak dipanggil fa'il sebab dia bukannya melakukan perbuatan, tapi dia jadi naib fa'il. Dia jadi naib fa'il maksudnya kita terjemah juga sama ketika lebih al-insanu dan manusia telah dikumpulkan. Sebab ni mati kan. Manusia telah dicipta maksud. Telah dicipta dha'ifa. Dalam keadaan lemah. Ustaz, Ya. kalau dalam Melayu dha'ifa ni dhaif ke Ustaz? Ya betul. Dhaif sama. Sama. Banyak perkataan dalam Quran tu dalam bahasa Melayu sehingga Ustaz Dr. Siddiq Fadil menyatakan bahasa Melayu itu bahasa Al-Quran. Sebab banyak istilah dalam bahasa Melayu, kita tahulah bahasa Melayu kurang vocab. Jadi nak menjelaskan konsep Islam, konsep Islam dalam bahasa Melayu tak cukup perkataan. Jadi mereka kena ambil perkataan Arab jadi sebagai perkataan Melayu. Itu pengaruh Islam dalam bahasa Melayu. Jadi, banyak sangat bahasa perkataan Arab itu dah ada dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang kita tak perasan dia. Kita tak perasan. Okey? Dia dhaif, lemah. Jadi terjemah dia macam mana? Dan manusia telah dicipta lemah atau dalam keadaan lemah atau dhaifan. Ni dia panggil hal kepada khaliqah dalam keadaan lemah. Okey? Okey, ada soalan? Ustaz nak tanya macam mana kita tahu tu naik fa'il tu, nak tahu dengan tu tadi? Okey gini. Dia tengok dia gini. Ni fi'il biasa. Yuridu fi'il mudhari' biasa kan? Kalau dia fi'il mudhari' biasa, dia yuridu Allah ni dalam keadaan rafa' kan dengan dhamma pada ha ni kan. Dia fa'il, dia pelaku. Dia bila kita jumpa ni kita jumpa apa ni fi'il majhul. Khuliqa. Isim yang datang selepas dia dalam keadaan rafa' ni dhamma pada nun ni dia tak dipanggil fa'il, dipanggil naib fa'il. Sebab dia bukan pelaku pada khuliqa, dia yang dipelakukan. Tapi kita kena sebut dia juga dulu. Kita kena sebut yang naib fa'il dulu. Maksud dan manusia telah dicipta. Macam ni Allah hendak. Sebab ni mudhari' kan? Allah hendak. Ini manusia telah dicipta. Betul? Right? Dhaif dalam keadaan lemah. Ya, cuma istilah aje lah.
Dia tak dipanggil fa'il. Tapi dalam bahasa Inggeris tetap panggil subjek. Ni subjek, ni subjek. Maksudnya dia relate pada perbuatan tu. Okay? Tapi Ustaz, panggil naib fa'il. Ya? kalau perkataan sebelumnya tu madi majhul, perkataan selepas tu mesti rafa' ke? Tidak semestinya. Kadang macam yang ni, kadang dia tak muncul. Kadang dia punya pelaku nak subjek mustatir. Dah tersembunyi dalam ni. Kalau kata tak ada al-insanu kan. Kalau al-insanu kata tak ada, kata wa khuliqa dha'ifa. Jadi dalam tu ada huwa. Dia telah dicipta. Tak seperti, tapi biasanya ada. Sebab fi'il bila singular dia harus ada dia punya isim yang rafa' keluar selepas tu. Kalau dia tak ada, jadi kita ada huwa dalam tu kan. Khuliqa ada huwa. Dia telah dicipta lemah. Tapi bila ada isim yang dia rafa' keluar, kita kena sebut dia dulu lah. Kita sebut fa'il dulu lah. Dalam dhaifah tu ada huwa. Kalau al-insanu tak ada. Ah. Kalau al-insanu tak ada, dalam khuliqa dia ada huwa. Dan bila al-insanu dia punya fa'il dah keluar sini, naik fa'il dah keluar sini, kan? Ada khuliqa tidaklah, huwa tak ada lah. Kita tak terjemah huwa dalam tu lah. Just dicipta saja. Okey, itu cara kaedah. Okey. Ustaz, yang fi'il madi majhul tadi tu sebab ada an tu ya. An yukhafifah tu ya. Jadi fa tu pada atas. Ya, itu ke? Tak. Sebab tu dia nama fi'il madi ni. majhul. Kenapa kita sebut fi'il madi majhul tu? Ni fi'il madi majhul ni sebab dia punya bentuk UI. Dia kalau fi'il madi biasa khalaqa kan? Khalaqa. Dia khuliqa jadi fi'il majhul. Kalau ini kalau sebelah kanan ni kalau fi'il mudhari' yuridu. Kalau dia majhul yuradu. UA. UA ni UI. Macam ghulibatin rum tu. Tapi tak banyaklah fi'il madi majhul tak banyak dalam Quran. Tak sebanyak fi'il mudhari' biasa. Atau fi'il madi ataupun fi'il madi biasa. Tak banyak. Dia tak banyak. Tapi kita kena tahulah bila ada tu, kalau tengok terjemahan lain pula kan. Manusia dicipta. Kenapa ni dicipta? Yang ini mencipta. Kalau khalaqa mencipta, khuliqa dicipta. Dua-dua fi'il madi. Satu majhul, satu maklum. Kalau khalaqa tu ada huwanya. Kalau khalaqa ada huwa lah. Tapi kalau khalaqal insanu kan, kalau perkataan dia kan. Okey, sini saya buat kat skrin dia. Kita ada dua perkataan, kha, lam, qaf kan? Okey, kita ada al-insanu. Alif, lam. Macam tulis alif. Tak apa. Insan nu kan? Nun insanu. Okey. Okey, jadi ini akan dengan koma. Okey. Jadi bila kata kita dia khalaqa kan? Telah cipta kan? Jadi kan terjemahan dia al-insan telah mencipta. Manusia telah mencipta. Tu. Terjemahan dia. Dia panggil fa'il. Dia yang melakukan khalaqa. Tapi bila ni jadi khuliqa, kita buang yang ni. Okey, kita ambil balik. Jadi khuliqa. Kan? Jadi khuliqa. Jadi khuliqa gini. Jadi ni dah jadi majhul. Tadi maklum. Menjadi majhul, ini tetap dipanggil fa'il atau naib fa'il lah. Jadi al-insan telah dicipta. Tapi kalau kita hanya setakat khalaqa, al-insan tak ada. Kata ini tak ada. Yes. Ini kalau terjemahan dia telah dicipta.
Kan? Kalau dia khalaqa, dia telah mencipta. Kalau kata dia sama juga khalaqa. Kan? Yang ni khalaqa. Dengan khuliqa. Ni atas tu majhul. Bawah tu maklum. Khalaqa dia telah mencipta. Khuliqa dia telah dicipta. Ni kena terjemah huwa lah. Bila ada keluar insan tu ada isim keluar kat sini. Ni khalaqa agak. Sini kalau keluar Allah. Kan? Dengan dhamma. Maksud ni terjemah dia lah. Terjemah Allah telah mencipta. Kan? Kalau sini manusia, insan, pun dalam keadaan dhamma. Ni insan telah dicipta. Manusia telah dicipta. Okey, nampak beza dia tak? Okey, boleh saya teruskan? Ada soalan? Okey, right? Boleh kita teruskan di bawah. Falamma ja'a ala lutin musallim. Puan Nafisah boleh? Boleh insya-Allah. Kan? Fa lamma ja'a ala lutin al-mursalun. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Ni makna tahu fa apa? Oh. Maka. Lamma? Fa maka. Lamma? Lama telah. Apabila? Apabila? Oh, maka apabila. Ja'a datang. Datang. Ni fi'il. Fi'il apa ni? Ini fi'il madi. Fi'il madi. Okey. Jadi ala ahli lah. Ali. Ahli yang ala. Lutin. Lutin maknanya daripada kaum Lut lah. Lut. Nabi Lut. Al-Mursalun. Mursalun tu kalau Rasalah tu utusan kan. Jadi betul. Mursalun. Al-Mursal orang yang menyampaikan lah. Menyampaikan utusan. Salah. Boleh? Salah. Itu Mursalun dia lah yang menyampaikan. Itu kalau bawah isim fa'il. Macam mana? Ni fa'il. Fa'il ni ramai lah sini. Jamak. Tak. Jamak betul. Dia antara mursalun dengan mursilun. Mursalun dengan mursilun. Nabi Yasin kan mursilun atau mursalun. Jadi kalau dia rasim lam, kalau sin berbaris kasrah, itu isim fa'il yang menyampaikan. Ini mursalun orang yang dihantar. Mursalun yang dihantar. Oh, orang dihantar. Okey, sekarang nak tanya nahu dia. Kan? Nak tanya dia nahu dia. Ala ni apa nahu dia? Mula-mula Ustaz ulang lagi sekali. Okey. Macam mana Ustaz? Ini isim fa'il dengan isim maf'ul. Kan? Kita belajar minggu depan kan? Jadi bila dia tengok al-mursalun, huruf akar dia ialah rasim lam. Kan? Huruf akar dia rasim lam. Tengok huruf kedua akar. Huruf kedua akar sin. Rasim lam sin. Sin berbaris atas. Dia sin berbaris atas. Ini adalah isim maf'ul, isim pasif. Kalau sin tu berbaris bawah itu isim aktif, isim fa'il. Jadi bila dia pasif yang dihantar. Kalau dia baris bawah isim fa'il yang menghantar. Jadi ini plural di golongan yang dihantar. Ni para rasul. Diutus yang diutus. Yang diutus. Jadi para rasul yang diutus yang dihantar sama. Okey? Ni yang diutus. Okey? Sekarang saya nak tanya keadaan nahu, ingat tak keadaan nahu dia? Apa hubungan ala dengan lutin? Ala lutin, apa hubungan dia?
Bentuk apa dia ni? Ala berbaris atas, lutin berbaris kasrah. Baris bawah. Ja. Lutin ja, ala nasab. Fathah. Okey, apa hubungan antara ala dengan lutin? Istilah dia apa? Yang kita belajar minggu lepas. Ala lutin. Dia adalah frasa kan? Dua perkataan bergabung jadi satu. Jadi apa makna dia? Tadi Puan Nafisah dah sebut dah. Keluarga Lut. Tapi bang kita tahu ni keluarga Lut sebab dia dalam keadaan mudhaf ilaih. Ala lutin. Ala lutin maksudnya keluarga Lut. Jadi ini satu perkataan. Okey. Jadi keadaan dia adalah nasab. Kita ambil yang pertama. Nasab. Al-Mursalun. Apa nahu dia? Dengan waw nun di belakang. Rafa' nasab atau jah? Waw nun. Kalau ni Allahu rafa' singular. Al-insanu singular. Dengan dhammah. Jadi kalau plural, waw nun rafa' ke nasab ke jah? Nota tadi saja. Dia dengan waw nun, dia adalah rafa'. Bunyi U kan? Al-Mursalun. Allahu. Rafa' dah. Rafa' lah. Okey. Okey, sekarang saya nak tanya, ni ja'a telah datang. Siapa yang datang? Ala-lut ke Al-Mursalun? Al-Mursalun Ustaz. Kenapa dia datang? Kenapa akhirnya datang? Sebab dia rafa'. Bila rafa', dia yang melakukan perbuatan. Macam ni, Allah rafa' kan? Dia lakukan perbuatan. Okey. Al-insanu rafa', dia yang diperlakukan oleh perbuatan majhul ni. Okey. Sama juga al-mursalun, dia rafa', dia yang melakukan perbuatan ja'a. Yang didatangi dalam keadaan nasab, ala-lutin. Ala-lutin ialah keluarga Lut. Jadi kalau terjemahan ni macam mana? Maka apabila para rasul telah datang kepada keluarga Lut. Okey, jadi ini satu contoh di mana maf'ul datang dulu daripada fa'il. Objek datang dulu pada pelaku. Mangsa datang dulu pada pelaku. Boleh dalam Al-Quran. Tapi kalau kita tahu yang al-mursalun ni rafa', dia yang melakukan perbuatan. Ja'a. Dia yang ja'a. Ala lutin didatangi. Okey. Kalau banding di bawah, walaqad kadzdzaba ashabul hijr al-mursalin. Dan berapa perkataan tu Haji Sari? Kita ada? Haji Sari, boleh? Boleh. Ya, Basic perkataan tu. Ustaz. Cheers, silakan. Surat dan Ustaz. Lepas tu? Laqad qad. Dia ada dua. La satu, qad satu. La taukid, qad pun taukid. Di wala qad tu kata terjemahan dia dan benar-benar sungguh benar. Qad tu dah sungguh-sungguh. La tu benar-benar. Dan benar-benar sesungguhnya. Okey? Itu maksud dia. Right? Lepas tu kadzaba. Kadzaba ni makna mendustakan Ustaz. Ya. Kadzaba. Ni kadzaba. Lepas tu ashabu ni kata akar sahabat. Sahabat. Kalau kita boleh kata sahabat. Dia plural. Ya. Ya. Okey. Al-hijr. Hijil hijir. Hijr. Gua. Sahabat. Okey. Al-mursalin. Al-mursalin para rasul. Para rasul. Rasul. Okey, saya nak tanya, apa beza al-mursalin dengan al-mursalun? Ni waw nun ni jan. Apa beza dia?
Nahu dia berbeza. Perkataannya sama, makna sama. Al-Mursal sama makna. Para rasul ni para yang diutus. Mereka yang diutus ni pun mereka yang diutus. Tapi beza dia apa? Ni waw nun ni ya nun. Apa beza dia? Beza dari segi nahu. Sebab dia Kalau musalun ni tak apa? hijri. Musalin ni apa? Dia apa keadaan tiga nahu? Apa? Nasab dan ja. Nasab dan ja adalah sama. Tapi bila kita ada dalam ni jumlah apa ni? Ini jumlah ismiah kan jumlah fi'lian. Jumlah fi'liyah Ustaz. Sebab ada fi'il kan? Ya. Jumlah fi'liah dia harus nasab lah. Sama juga ni. Jumlah fi'liah dia ada nasab. Ala ni nasab. Tapi dia ni dia ada sebab ni dah ini dah rafa, ini harusnya nasab, dia bukan ja. Antara nasab dengan ja je bila yang ni kan. Jadi dia nasab. Ashabu ni apa nahu dia? Okey, saya tanya. Ashabu hijrah apa hubungan dia? Ashabu hijrah. Sama tak dengan ala lutin dia hubungan? Oh, Ustaz, satu perkataan. Dua satu makna kan. Ala lutin keluarga Lut. Ashabu hijrah sahabat gua. Atau golongan gua lah. Sahabat gua. Dia akan ada mutaf Sahabat tu kan? dua, Ustaz. Ya? Sahabat tu dua. Tak. Al-hijrah gua. Okey. Dua. Di ashabul kahf. Ashabu tu kenapa plural? Ada dia jamak taksir. Oh. Jamak taksir. Dia kalau satu sahabun. Kan? Ashabu sahabat-sahabat. Ashabu itu. Kalau kita baca alam tara apa bi ashabil fil kan? Alam tara apa buka bi ashabil fil. Itu sama ashabi. Sahabat gajah. Ni ashabi je, ni sahabat tu. Jadi apa keadaan nahu ashabul hijr ni? Apa nahu dia? Mudaf alaihi Ustaz. Dia mudah-mudahan satu. Ashabu apa dia baris ni? Ba dhamma kan? Jadi dia rafa. Kan? Jadi ini nasab. Jadi siapa yang melakukan kazabah? Yang melakukan kazabah ya ashabul hijr. Kan dia rafa. Ashabul hijr kazabah al-musallim. Ini jadi mangsa perbuatan. Beza dengan atas yang melakukan ja'a al-musalun. Jadi mangsa perbuatan ala lutin. Sebab tu ala ni nasab dengan fathah. Yang ni ashabu dhamma. Dia rafa. Dhamma. Nasab. Al-musalun rafa. Jadi kau yang ni Dhamma. Rasul telah datang kepada keluarga Lut. Yang ni sahabat hijrah golongan dua telah mendustakan para rasul. Dan sesungguhnya dan benar-benar sesungguhnya sahabat-sahabat gua atau kaum gua itu telah mendustakan para rasul. Nampak beza bagaimana ayat tu ini? Dari segi hubungan perkataan dalam ayat. Itu yang perlu diperhatikan. Aduh, pening Ustaz. Ya. Silakan. Pening. Tak Ayat. nampak. Ini katanya. Apa yang pening? Apa yang tak nampak? Sebab nak cari nasab, nak cari apa pun Ustaz ni. Tak, kita tengok baris huruf tadi dia. Ni ala, baris dia fathah. Kan? Kalau ashabu, baris dia dhamma. Dhamma. Lah. Tapi kalau plural, al-musalun, ini waw nun dia rafa. Ni al-musalin, dia adalah nasab. Jadi kita tengok sini, dia ni rafa. Dengan ada dia adalah pelaku kepada ja'a, perbuatan fi'il. Okay. Macam yang ni, jadi dia mudah-mudah wilayah kan, di satu makna kan. Jadi kaum gua,
Dia rafa' ni rafa' dia. Dhamma. Ini rafa' dia waw nun. Berat dia plural. Ini pelaku pada kazaba. Objek dia adalah nasab. Ala lutin. Ni ala lutin ialah saya tukar warna kejap. Ini adalah ala lutin adalah mudhaf ilaih satu makna. Kan? Dia nasab sebab ni ala ni fathah. Maka dia jadi objek, jadi mangsa. Al-Musalin dia adalah Al-Musalin adalah dalam keadaan dengan ya nun. Maka dia jadi mangsa pada perbuatan. Jadi kalau terjemah di atas, maka apabila para rasul telah datang kepada keluarga Lut yang di bawah ini, dan sesungguhnya sahabat Hijr telah mendustakan para rasul. Nampak tak perbezaan dia? Bezanya ialah yang ini rafa' dalam plural waw nun. Ini rafa' singular dhammah. Tapi dia satu makna dengan al-Hijr, satu kumpulan, dia satu perkataan. Yang ni ada satu perkataan sebab dia mudhaf ilaih. Dia nasab dengan fathah tu kan. Tu dia jadi tu. Al-Musalin dia plural, ya nun dia menasab. Dia jadi objek kepada. Okey. Boleh nampak tak puan ni? Puan Kasmah. Nampak tak? Tak berapa lagi. Okey, apa yang tak faham lagi? Hilangkan. Bagaimana nak terjemah ayat ni? Dia terjemah dan apabila para rasul telah datang kepada keluarga Lut. Kenapa saya kata al-musalun yang dah datang? Sebab al-musal dia kena rafa'. Waw nun. Waw nun. Okey. Kalau ini siapa yang datang, siapa yang kazzabat telah mendustakan. Siapa telah mendustakan? Ashabul Hijr telah mendustakan. Okey. Dia telah mendustakan. Itu. Siapa pelaku dia? Mangsa dia? Dia dalam keadaan nasab. La ni. La fathah ni. Ala lutin kan satu makna. Mudhaf ilaih. Nampak juga? Kita nampak tak apa, kita tangguh dulu. Kita tengok yang bawah pula. Mudah-mudahan tengoknya ni. Okey, di bawah mana nak terjemah di bawah? Okey, di bawah. Dulu kita selesaikan dulu. Bakat alaihim as-sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Okey. Bila kita ada ayat macam gini, kita ada fama bakat. Kalau kita asing-asingkan, kita ada fa maka. Bakat apa maksud bakat? Bakat Menangis, Ustaz. Menangis. Dan dia ada ta maftuhah di belakang, maksudnya muannas. Dan mati muannas kan? Alai atas him mereka, atas mereka. As-sama'u apa? As-sama'u Langit. langit. Dan langit. Wa dan al-ardu bumi. Dan bumi. Itu ada wa dan. Jadi bila ada wa tu kita boleh anggap jumlah lain. Kita terjemah sebagai al-ardu dulu. Okey, dalam hal ni ya. Dalam hal ni kita ada bakat telah menangis. Siapa yang menangis? Siapa yang menangis? Kita cari. Tanah muzor. As-sama'u Muzorin kat situ. dengan al-ardu. Dua. Wa as-sama'u dia hujungnya dhamma kan? Al-ardu hujungnya dhamma kan?
Jadi dia rafa' lah. Dia pelaku pada bakat. Dia melakukan bakat. Bakat. Alaihim ni atas mereka. Alaihim atas mereka. Mereka ni jadi objek lah. Mereka orang kafir lah ni. Kan? Alaihim. Jadi dan tidak dan menangis atas mereka. Sebab tu kita tahu, sebab kita cari isim dalam keadaan rafa'. Bila dia isim dan rafa', dia adalah pelaku pada perbuatan. Okey, dan wa ma kan mundharin, dan tidaklah ada pun mereka mundharin, mereka diberi tangguh, yang diberi tangguh, mundharin. Ini pada bentuk mundhar, bentuk isim maf'ul, mundharin. Mundharin dengan dha berbaris atas. Sama juga macam ni, musalin, mundharin. Boleh mundharun. Boleh mundharun, ni boleh jadi musalin. Tapi yang penting huruf kedua dia berbaris atas. Ni berbaris atas, ini dha berbaris atas. Dia punya huruf akal nun dhara. Nun dhara, dha berbaris atas. Okey. Jadi itu bagaimana kita, yang penting bila jumpa jumlah fi'liah, kita nak tahu siapa yang melakukan perbuatan tu. Itu aja. Jadi nak tahu siapa yang ja'a. Jadi al-musadun yang lakukan ja'a. Jadi yang lain tu mangsa dia lah. Ala-lutin mangsa dia lah. Sebab musadun kena rafa'. Macam ni, siapa lakukan kasabah? Di ashabu. Cuma ashabu ni bergabung dengan al-hijr dalam mudhaf ilaih. Sahabat gua. Jadi sahabat gua yang kasabah telah mendustakan. Macam ni bakat. Siapa yang menangis? As-sama wal ardu, menangis. Okay. Jadi bila dia jadi, kalau dia nasab jadi objek lah. Jadi objek. Ya? Jadi objek. Yang didatangi, yang didustakan. Okey, maksudnya ashabu dia mendustakan mursalun. Bahaya Rasul. Okey. Right? Okey. Ada soalan? Okey, kita tengok apa yang ada lepas ni. Kita cekkan dulu. Dah habis dah. Okey. Kita berlatih dengan Quran berapa jam? Ada lagi 10 minit untuk kita buat ni latihan. Okey, right. Kita pergi kepada Quran pula, tengok macam mana ini yang kita ambil surah-surah pendek. Okey, kita pergi pada okey, kita ambil ni. Surah Al-Dajjal. Okey. Ni dah selalu baca, dah hafal kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa terjemahan dia? Siapa dah hafal terjemahan dia? Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, kau tak. Okey, sekarang okey, pecahkan ayat-ayat perkataan dia. Berapa perkataan ada ni? Silakan Puan Kasmah. Idza jaa Jaa nasru Allah wal fath. Wal fath. Okey, jadi wa tu satu ya? Silakan fi'liah. Wa satu tak Ustaz? Maaf? Wa dengan fathah tu dua Dua. Waw ni dan. Alif lam dah perkataan asing lah. Ada alif lam kan perkataan asing. Pemulayan perkataan. Okey. Jumlah fi'liah ke jumlah ismiyah?
Tidak, kan? Bila kita ikhtiar, kita akan cari fa'il dia kan? Mesti ada fa'il kan? Kita ada pelaku pada perbuatan kan? Sebagai fa'il. Siapa pelaku dia? Siapa pelaku pada ja'a? Allah Ustaz. Ha? Allah. Allah. Allah? Allah yang datang? Allah bagi Pelaku. siapa tu? Allah menolong. Dah. Jadi sekarang ni perbuatan telah datang. Dalam ayat ni siapa yang datang? Siapa yang datang? Atau apa yang datang? Tak ada siapa. Pertolongan Allah, Nasrullah. Nasrullah. Okey. Antara Nasrullah ni apa hubungan dia? Apa tema nahu dia? Mudah-mudaih. Mudah filaih. Kenapa mudah filaih? Nasrul tak ada tanwin, tak ada alif lam, tak ada tanwin. Lepas Allah berbaris bawah. Kan? Jadi mudah filaih terjemah satu makna kan? Satu makna kan? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah kan? Jadi apa keadaan nahu nasru? Apa nahu nasru? Ada nahu nasru apa? Rafa. Rafa. Bila dia rafa, apa peranan dia dalam ayat tu? Bila dia rafa, apa peranan dia dalam ayat tu? Pelaku. Dia sebagai pelaku. Jadi yang pelakukan ja'a. Jadi Nasrullah, pertolongan Allah telah datang. Itu maksud dia. Sekarang kita tengok pada wal fatu, al fatu. Al fatahu, apa keadaan nahu dia? I get cramps. Normally I don't get cramps. Apa keadaan nahu? Al fatu. Yeah, like this. Ya? Rafa juga. Rafa juga. Dia dah rafa, apa peranan dia dalam ayat? Pelaku. Pelaku juga. Pun fatu telah datang. Kemenangan telah datang. Apabila kan, pertolongan Allah satu dan al-fatu kemenangan telah datang. Itu terjemahan dia. Itu kalau saya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pembukaan. Jadi itu yang kita terjemahkan, pertolongan Allah dan al-fathu telah datang. Itu bagaimana? Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja. Ni ayat ni panjang sikit. Cuba pecahkan. Silakan Puan Nafisah. Ya, saya. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini Allah afwajan. Kita tengok Itu sini. dia punya, kita pecah-pecah dulu. Okey. Ra'aita apa makna? Dan makna kamu melihat ra'aita tu sebab ada ta kat belakang kan. Ra'ai tu maknanya lihat. Tapi ta kamu melihatlah. Kamu melihat. Kamu telah lihat. Madi kan? Ta di belakang. Kamu telah melihat. Ta di belakang. Kamu telah melihat. An-nasa tu maknanya pada manusia, nas kan. Tapi kat sini kata ni nanti kita balik ke dia lah. Yadkhuluna tu fi'il mudhari' Okey, stop situ cukup. kan, ramai lah. Makduna tu ramai kan. Ya betul. Jamak. Nah, lepas tu Cuba-cuba nyanyi Ustaz ni. Fi tu ke dalam. Fi dalam. Fi oleh kerana ada fi jadi huruf jar. Di tu patut dinun jadi dini lah. okey. Sebab huruf jar kan. Dini. Allah tu Allah jadi dia ikut pada dini tadi. Dinillah lah jadi. Dari bawah lah. Dia bukan sifat Kan. berarti. Cuba je Ustaz. Ini Afwajan dengan afwajan berbondong-bondong lah, ramai lah. keadaan berbondong-bondong. Kan. Okey. Berbondong-bondong. Jadi kat situ kenapa adanya jan kat situ pula sama macam yang kita boleh yang macam ke amron tu ke?
Mana afwajan? Ya. Betul, betul. Okey, tak apa, kita tangguh dulu. Begitulah dia punya Jadi kan. dalam ayat ni ada dua fi'il kan. Satu ra'aita, fi'il madhi. Satu lagi Satu yang ada hulu. yadkhuluna. Yang ada hulu. Di fi'il mudhari. Ini siapa pelaku dia ni? Kalau daripada perkataan ni, siapa pelaku dia? Manusia. Manusia lah. Manusia. Orang pertama, Nas. kedua, ke ketiga. Bila ada ya orang ketiga, yadkhuluna, maksudnya mereka memasuki. Masuk. Okey. Bila kita ada dua fi'il, kita boleh anggap perkataan sebelum fi'il ni adalah jumlah lain. Jadi maksudnya di fi'il ini perkataan yang semua ada berkaitan dengan fi'il ini. Okay. Yang ini berkaitan dengan yang ini. Dia macam jumlah yang terpisah, tetapi bagi satu ayat. Okey, sekarang kita tengok wa ra'aitan nasa. Bagaimana terjemah ayat ni? Ra'aitan nasa. Ra'aita fi'il madhi kan? Pelaku dia anta tadi kan? An-nasa. Tak tu. Apa nahu dia ni? An-nasa. Dengan fathah pada sin. Dia mansub. Dia nasab kan? Fathah dekat. Okey. Jadi ra'aita. Nasab. Sebab dia bukan macam ni. Dia ada tak isim dalam rapat sebab tak ada kan isim. Lepasnya ada satu isim yang kena nasab. Dia bukan macam dia ada nasru dan dhammah dan keadaan nafa. Allahi dan keadaan jabat dia mudah. Okey. Jadi ra'aitan nasu ni maksudnya nas lah. Jadi ayat dimakan dan ra'aita engkau telah lihat manusia. Jadi manusia jadi maf'ul kepada ra'aita. Jadi objek kepada ra'aita. Ra'aita ni sudah ada fa'il dalam dia. Dia ada fa'il dalam dia. Jadi dia dipanggil mustatir, tersembunyi. Jadi engkau telah lihat manusia. Tu ayat ni. Di jumlah ni terjemahan dia dan engkau telah lihat manusia. Jadi yadkhuluna menjadi dia punya sifat kepada an-nasa. Yadkhuluna iaitu yadkhuluna mereka memasuki. Mereka memasuki. Yadkhuluna nun plural ya orang ketiga mereka memasuki kan. Fi dalam dini berbaris bawah sebab fi. Allahi baris bawah bukan diikut dini sebab dia mudhaf ilai kepada dini. Agama Allah. Jadi mudhaf ilai. Keadaan dia bahagian maf'ul ayat hulu, maka dia jadi nasab. Dia nasab jadi objek. Jadi kalau terjemahan dia dan kau telah lihat manusia mereka memasuki dalam agama Allah berbondong-bondong. Yang saya nak tunjukkan sini an-nasa ni dalam keadaan nasab. Bermaksud dia jadi objek. Macam tadilah ala lutin dengan al-mursalin. Ala lutin nasab jadi objek. Maksud yang datang maksudnya lapan rasul. Ala lutin yang datang. Okey, dia didatangi. Okey. Apa tu? Ini adalah fi'il madhi, fi'il mudhari. Ini fi'il madhi. Bila ada fi'il, kita kena cari fa'il pelaku dia. Sini pelaku dia dah keluar. Dalam bentuk nasrullah dan al-fath. Yang kedua, wa ra'aitan nasa. Fa'ilnya ada dalam ra'aita sebab tak ada isim dalam keadaan nampak selepas ni. Jadi dia telah nampak, engkau telah nampak, engkau telah lihat manusia. Sampai dulu lepasnya tak ada isim yang kena nampak kan. Ni dini ja, Allahi ja, afwajan nasab. Kan? Jadi dia punya pelaku dalam ni lah. Yadkhuluna. Jadi mereka telah memasuki dalam agama Allah cara bondong-bondong. Okay, ayat terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ni macam mana?
Silakan. Haji Sari silakan. Ada Puan Nozli ada kan? Ada tak cuba Puan Nozli? Nozli? Saya tak perasan ada 5 orang, yang ada 4 orang. Okey. Okey, Haji Sari silakan Haji Sari. Fasabbih bihamdi. Fa satu Ustaz. Sabbih satu perkataan. Okey. Di satu perkataan. Hamdi. Okey. Robbi. Ka. Wa. Astaghfir. Astagfirhu satu lagi. Dengan hu. Satu lagi. Dengan hu. Inna. Tak apa, stop itu. Dia tanda wakaf tu, okey, stop itu. Masuk tu jumlah dah cukup dah. Okey, jumlah sendiri dah, okey? Okey. Jadi, apa maksudnya? Maka. Tabbih ni isim ke fi'il? Sabih tu jadi isim. Sabih itu satu. Kalau habis dengan sukun boleh isim ke? Fa'il. Fi'il apa ni? Fi'il madi Ustaz. Tak, fi'il madi tak ada habis dengan sukun. Dia sama ada fi'il amar. Kalau habis dengan sukun amar. Amar Ustaz, Amar. Dan bertasbihlah dan sucikanlah. Okey? Fasabbih. Macam sabbih isma rabbikal a'la samalah sabbih isma. Ni sabbih. Okey? Bihamdi rabbika dengan Memuji. Hamdi rabbika. Apa maksud? Robbi. Puji Tuhanmu. Hamdi ni isim ke fi'il? Hamdi fi'il. Ya Ustaz. Fi'il. Okey. Mana boleh fi'il? Sebab depan B. Bila Rabbi. berbaris bawah mesti apa? Kalau berbaris bawah mesti apa? Isim. 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 Jadi isim. Nah, Rabbi baris bawah pun isim kan? Jadi apa hubungan Hamdi dengan Rabbi dengan ka? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi kalau diterjemahkan Hamdi isim bukan puji, pujian. Dengan pujian Tuhan engkau. Masuk pujian Tuhan dan mudah-mudahan boleh pujian yang dimiliki Tuhan. Pujian the praises of your Lord. Maksud bila kata pujian Tuhan kau ada pujian tertentu yang Allah minta kita puji dia. Itu yang diajar oleh Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak diraya tu. Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Itu yang dibaca untuk puji Allah. Jadi sebab tu dia punya terjemahan, kalau baca terjemahan lain dia kata dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan kau. Maksudnya bertasbihlah dengan pujian Tuhan kau. Jadi ada pujian khusus untuk Allah. Itu maksud dia lah. Jadi kalau sebab Hamdi ni baris bawah sebab ada B. Kalau dia tak ada B, harus jadi Hamda. Kalau dia tak ada B, jadi Hamda. Sebab dia jadi objek pada Sabbih. Sabbih perbuatan, jadi objek. Jadi bertasbihlah dengan pujian Tuhan. Dan istaghfirhu. Istaghfirhu maksudnya apa? Fi'il amar situ. Istaghfir. Dan mohon ampunlah kepadanya. Mohon ampunlah kepadanya. Istaghfir. Punya. Dia punya istaghfir. Dia ada cinta, dia ghafara ampun. Dia cinta mohon kan. Ada tambah hamzah, perintah. Istaghfir. Dan istaghfir dan mohon ampunlah kepadanya. Allah lah. Lepas tu innahu kana tawwaba. Kita ada inna, satu inna. Punya. Adapun tawwaba. Tawwaba ni kalau tengok ni tawwaba dia huruf pertama ta wa apa tu ada ba, ada alif. Maksud dia mubalaghah. Yang berlaku ulangkan dia jangan kesangatan. Tawwaba tempat maksud yang menerima kembali. Di tawwaba
Allah sentiasa menerima taubat. Menerima kembali. Kana tawwaba. Innahu sesungguhnya dia adapun dia tawwaba. Maha menerima taubat. Itu. Okey, jadi yang jadi Ustaz, yang tawabah tu tanda dua tanwin kan, tanda atas kan. ya, Jadi nasab lepas tu jadi sebab ada kana ke? ya betul. Ada kana. Sebab ada kana ke depan ke? Jadi tawabah tu. Macam mana? Betul, betul. Dia khabar kana. Itu kita akan belajar kemudian. Kana. Sebab ada khabar kana ni. Ada khabar kana. Kita akan belajar lepas ni. Yelah, nak tanya Saya dekat. nak tahu yang tuan-tuan dan puan-puan ni boleh faham tak bila jumpa jumlah fi'liyah mana satu pelaku dan mana satu jadi mangsa. Okey. Tak berapa lagi Ustaz. Oi. Okey. Jadi kalau nampak isim dalam keadaan rafa, dia pelaku lah. Ya. Kalau isim Isim. dalam keadaan nasab, dia jadi mangsa lah. Jadi dalam ayat pertama idza jaa nasrullahi wal fath, dia tak ada mangsa. Tak ada mangsa. Dia cuma yang datang, hanya yang datang aja. Pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Dia tak perlu ada tak ada objek. Kan? Jadi tapi yang di ayat kedua, engkau telah lihat. Lihat apa? Mereka ada lihat sesuatu kan? Lihat manusia. Sebab tu manusia dalam keadaan fathah. Nampak tak? Ini fathu dan nasru adalah pelaku kerjaan. An-nasa adalah mangsa pada rakyat. Yang lain tu perbuatan pun jadi mangsa ataupun dia jadi objek kepada yang dulu. Ustaz, datang Ustaz, dalam keadaan. Okey? Ya, ada soalan. Ya. Kalau nasab tu biasanya objek ke? Memanglah. Kalau dia nasab tu objek lah. Objek atau dia Objek dan dia tu sebagai mangsa. Objek tu mangsa lah. Oh, nasab tu mangsa, nasab tu objek tu mangsa. Yalah, sama lah tu istilah dia. Objek tu dah bahasa Inggeris. Jadi mangsa tu mangsa pada perbuatan tu jadi dia nasab lah. Okey? Okey? Kalau rafak dia pelaku. Ya. Kalau nasab dia mangsa. Ya, betul. Itu kaedahnya. Okey? Okay, kita lihat 10 minit je. Dah cukup dah. Lihat 10 minit. Nanti kita pergi topik baru lepas ni. Okay? Okay, tangguh kejap. Alhamdulillah. La haula wala quwwata. Dah kosong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada semua? Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Khabar Haji Sari, okey. Okey. Makin berasap kepala.
Tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Siapa lagi dah masuk? Dah kurang orang dah. Puan Saya dah ada. Puan Nafisah dia keluar buat apa? Tak payah keluar, patut dia ingat dia keluar. Nak masuk balik. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Jadi ini kita ada pendedahan tentang nahu. Ini saya jelaskan tentang apa itu nahu. Kan? Jadi ini banyak ulangan sebenarnya ni. Patut cepat sikit. Tak apa, mungkin tak cukup masa untuk selesaikan modul. Minggu depan dia sambung lagi 2 jam. InsyaAllah. Okey, ini kita dah bincang tentang rafa, nasab, jar dan jazam. Dan kita dah explain yang ni, kan? Okey, dan sini. Jadi kata lain saya dah sebutkan, kan? Cuma sini ulangan. Bila belajar tentang nahu, itu apa itu nahu? Ialah nak tahu peranan perkataan tersebut dalam ayat dengan mengetahui sama ada ia menjadi subjek atau objek, atau pelaku atau mangsa, kan? Dan juga apa hubungan dia dengan perkataan-perkataan di sekelilingnya. Okey. Jadi kalau kita dia ada satu jenis perkataan bagi mabni. Mabni iaitu baris hukum terakhirnya tetap dan tidak berubah. Ini ada contohnya selepas ni. Maksud seperti dhamir, ganti nama, isim isyarah, macam hazihi, hadza, ulaika, haulai, isim ganti, semaksud allazi, allazina, allati, semua tu. Itu panggil mabni, tak akan berubah. Tak kira di mana kedudukan dia atau peranan dalam ayat. Lepas tu kita ada yang mu'rab. Yang mu'rab macam tadilah Allahu, ashabu, ashabi, Allahi, Allaha. Boleh terima. Perkataan ni boleh terima baris depan, atas dan bawah. Okey? Right? Oh, saya tak off lah tadi. Sekejap, saya kena off ni.